Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan. Pada minggu yang lalu kita sudah mula membicarakan bahagian yang ketiga daripada kitab Dhammil Ghurur. Dan bahagian yang ketiga ini adalah merupakan bahagian khusus membicarakan tentang 4 golongan yang terpedaya. Bermula dengan golongan yang pertama iaitu ahli ilmu, yakni para alim ulama ataupun cendekiawan ataupun golongan bijak pandai. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas kita sudah memberikan suatu mukaddimah, suatu pengenalan tentang kedudukan ilmu dan amal dalam Islam. Dan kita sudah berbicara tentang 2 jenis ilmu, yakni yang pertama ilmu muamalah. Ilmu muamalah, ini ilmu yang dituntut kerana ilmu ini mesti diamalkan. Sebab itu ia dinamakan ilmu muamalah. Ilmu ini dituntut kerana ia perlu diamalkan. Dan kita telah jelaskan tentang firman Allah. 2 firman Allah yang memberikan perbandingan yang sangat buruk terhadap mereka yang berilmu tetapi tidak beramal. Di mana Al-Quran membandingkan golongan yang sedemikian dengan anjing dan juga keldai yang berilmu tetapi tidak beramal. Mereka itu kamathalil kalb, dalam satu ayat, seumpama anjing. Dalam ayat yang lain mereka diumpamakan dengan keldai yang membawa kitab-kitab. Bandingan dengan keldai dan anjing ini adalah merupakan suatu bandingan yang amat buruk. Sedangkan orang-orang yang berkenaan menyangka dirinya sangat mulia. Mereka menyangka diri mereka sangat mulia, maka Allah Azza wa Jalla menghinakan mereka dalam Al-Quran dengan meletakkan mereka setaraf dengan anjing dan juga keldai. Jadi pada minggu ini kita akan lihat pula beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilma wa lam yazdad huda, lam yazdad min Allah illa bu'da." Barang siapa bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah petunjuk, maka sebenarnya dia hanya bertambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu semakin hari semakin bertambah. Daripada BA, ijazah yang pertama, tak puas hati dapat ijazah yang kedua. Sudah dapat ijazah yang kedua, masih tidak puas hati buat ijazah yang ketiga, buat PhD. Bahkan ada lagi tak cukup dengan 1 PhD. Dia buat 1 lagi PhD dan seterusnya. Jadi untuk mereka ini tahniah kerana kerajinan itu. Akan tetapi mereka juga mesti diperingatkan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia peringatannya? Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk. Ilmu makin banyak, petunjuk sebanyak tu aja. Bahkan lebih teruk lagi kalau sekiranya petunjuk yang sedia ada pun diketepikan, ditolak dan tidak dipedulikan. Jadi amaran kepada mereka, kalau beginilah keadaannya, maka yang bertambah
di sisi Allah bagi mereka ini hanyalah satu perkara, iaitu bertambah jauh. Bertambah jauh mereka ini daripada Allah. Bertambah ilmu, bertambah jauh. Kemudian dalam hadis yang berikutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulqa al-alimu fin-nar fatandaliqu aqtabuh fayaduru biha fin-nar kama yadurul himaru firraha. Seorang alim akan dilemparkan ke dalam neraka sehingga berhamburan tali perutnya. Lalu dia pun berputar-putar dengannya dalam neraka, sebagaimana seekor keldai berpusing mengelilingi kisaran. Ini adalah merupakan suatu, kata orang putih, depiction, gambaran. Gambaran apa yang berlaku di dalam neraka. Ini lebih jelas lagi. Perihal seorang alim yang dilemparkan dalam neraka sehingga berhamburan, pecah perutnya. Kemudian dia pun berputar-putar dengan tali perutnya itu. Seperti mana seekor keldai berpusing mengelilingi kisaran. Kalau kita boleh bayangkan seekor keldai yang diikat pada kisaran. Tugas keldai itu adalah menolak kisaran itu, berpusing dalam pusingannya. Itulah kerjanya sepanjang hari, memusing kisarannya itu. Maka demikianlah dibandingkan perihal seorang alim yang dilemparkan ke dalam neraka. Jadi apa kesalahan orang alim ni? Pastilah yang berkaitan dengan amalnya. Berkaitan dengan kegagalannya menyempurnakan tuntutan ilmu. Walaupun ilmunya sudah banyak, akan tetapi kegagalannya adalah dalam mengamalkan ilmu yang dimiliki itu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, celakalah bagi orang yang tidak tahu sekali. Bagi orang yang tidak tahu, celakalah baginya sekali. Sekiranya Allah kehendaki, dia akan mengajarnya. Kerana Allah Ta'ala yang mengajar semua. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang berkuasa mengajarkan sesiapa sahaja. Dia yang akan mengajarnya. Dan celakalah bagi orang yang tahu dan tidak mengamalkannya 7 kali. Bagi orang yang tak tahu, sekali aja celakanya. Tapi yang tahu tetapi tidak mengamalkannya, celakanya itu dapat 7 kali ganda. Yakni maksudnya ilmu menjadi hujah ke atas orang yang berilmu. Kerana akan dikatakan kepadanya kelak, apakah yang telah engkau amalkan daripada apa yang engkau ketahui? Dan bagaimanakah telah engkau tunaikan kesyukuran kepada Allah? Sepatutnya ditunaikan kesyukuran. Syukur dikurniakan ilmu. Akan tetapi ilmunya itu hanya dituntut demi untuk mencapai tujuan-tujuan kebendaan dan keduniaan. Maka dengan sebab itu, jadilah ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat ini akibatnya buruk. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membawa kepada mudarat. Mudarat kepada pemiliknya di hari akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat kelak adalah seorang alim yang Allah tidak berikan manfaat dengan ilmunya. Ini adalah merupakan satu lagi amaran dan peringatan tentang kedudukan mereka
di hari kiamat. Di dunia ini disebut mereka ini sejahat-jahat manusia. Jadi layaklah oleh kerana mereka ini sejahat-jahat manusia, maka di akhirat kelak mereka mendapat seburuk-buruk azab. Azab yang paling teruk, azab yang paling pedih, azab yang paling dahsyat. Jadi contoh-contoh yang kita sebutkan ini dalam perbincangan kitab Dhammil Ghurur ini telah pun disebutkan oleh pengarangnya, yakni Imam Ghazali, dalam satu kitab khusus, iaitu dinamakan Kitabul Ilmi. Jadi Kitabul Ilmi ini adalah merupakan kitab yang pertama dalam Ihya Ulumuddin. Kitab yang pertama. Dan di dalamnya dibahaskan tanda-tanda ulama akhirat. Jadi barang siapa yang nak penjelasan yang lebih lanjut tentang perkara ini, maka silakanlah rujuk kepada bahagian yang berkenaan. Jadi untuk makluman para pendengar, Kitabul Ilmi ini ada terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Ada terjemahan dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu saya tidak pasti. Mungkin ada dalam bahasa Indonesia. Ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Malaysia kita, saya belum temui. Yang dalam bahasa Inggeris itu diterjemahkan oleh Nabih Amin Faris. Nabih Amin Faris nama dia. Seorang daripada Pakistan. Apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab ilmu itu, walau bagaimanapun tidak selari dengan selera ulama-ulama yang jahat. Kerana ulama-ulama yang jahat ini hanya suka membaca khabar tentang kelebihan ilmu. Sedangkan kita nak kena seimbang. Bagi orang yang menuntut ilmu, maka tak perlu lagi kita galakkan mereka menuntut ilmu. Kerana mereka sememangnya sudah rajin menuntut ilmu. Untuk mereka adalah peringatan-peringatan sekiranya mereka cuai dalam mengamalkan ilmu. Jadi kita nak kena bijak memilih. Bagi orang yang malas menuntut ilmu, maka yang kita cari, yang kita tunjukkan kepada mereka adalah hadis-hadis yang menggalakkan mereka menuntut ilmu. Begitu. Bila dia tuntut ilmu, dia malas nak mengamalkannya pula. Maka kita cari di situ hadis-hadis yang memberi amaran terhadap alim ulama yang jahat. Yang cuai dalam mengamalkan ilmu mereka, tetapi lebih gemar mengikut hawa nafsu. Jadi ulama jahat ini seperti yang kita sebutkan dalam perbincangan yang lalu, dia suka dibuai-buaikan dengan hadis-hadis yang ditunjukkan oleh syaitan itu. Jadi syaitan tunjukkan kepada dia hadis-hadis yang menyebut tentang kemuliaan ahli ilmu. Maka dia pun merasakan dirinya itu mulia. Dia merasakan dirinya agung. Dia merasakan dirinya itu hebat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia lupa bahawa di sana juga ada amaran-amaran yang sangat keras terhadap mereka yang cuai dalam menunaikan tuntutan ilmu tadi. Dan mereka yang sedemikian sifatnya itu dinamakan sebagai ulama ussu, ulama yang jahat, ilmuwan yang jahat, cendekiawan yang jahat, bijak pandai yang jahat. Kalau sekiranya seseorang itu melihat perkara ini, mempertimbangkan persoalan yang kita bincangkan ini dengan pandangan mata hati, maka akan jelas. Akan jelas kedudukan perkara ini seperti yang telah
kita jelaskan sebelum ini. Pandangan mata hati, pandangan yang adil. Pandangan yang adil. Bukan pandangan yang secocok dengan hawa nafsu saja. Kadang-kadang kebanyakan orang dia suka mendengar suatu pandangan yang menyokong dirinya saja. Dia seorang yang berilmu, seorang yang memiliki kelulusan ilmiah yang tinggi, maka dia suka disebutkan dan diperkatakan tentang kedudukan dan kemuliaan orang-orang sepertinya. Dan dia amat tidak suka dengan sebarang perbicaraan yang mengingatkannya tentang dirinya, nasibnya di akhirat kelak. Kalau sekiranya dia cuai dalam menunaikan tuntutan-tuntutan yang dituntut daripada seorang ahli ilmu. Jadi ini memerlukan kepada suatu sifat gentleman lah kata orang. Sifat yang gentleman. Jangan nak dipuji saja, tetapi juga kita kena melihat pada kedua-dua aspek tadi. Kalau tidak, seorang itu akan terjatuh ke dalam lembah ghurur. Jadi kalau sekiranya dia melihat dengan pandangan iman, dengan pandangan mata hati yang dipandu oleh iman, maka dia akan dapati bahawa segala perkhabaran tentang kelebihan ilmu adalah sama saja sifatnya dengan perkhabaran tentang kecelaan ulama yang jahat. Kedua-duanya adalah merupakan khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia hanya suka dengar khabar yang baik saja? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan basyir, pembawa khabar berita yang baik, dan juga nazir. Pada masa yang sama juga membawa peringatan dan amaran. Jadi jangan kita nak tunggu basyir saja, tetapi kita nak pekakkan telinga tentang nazir, tentang peringatan dan juga amaran. Sedangkan kedua-duanya terkandung di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan peringatan yang penting kepada kita. Jadi dalam hadis-hadis itu disebutkan perihal kecelaan ulama yang jahat, di mana keadaan mereka itu adalah lebih buruk daripada keadaan kaum yang jahil. Keadaan orang yang jahil. Kata Abu Darda tadi, dia ni 7 kali ganda lebih teruk daripada orang yang jahil. Orang yang jahil sekali celaka, maka orang yang alim tapi jahat juga 7 kali celaka. Itu adalah satu contoh daripada kata-kata Abu Darda. Akan tetapi kata-kata itu tidak lain puncanya daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada kita. Selepas daripada itu, orang yang berkenaan, orang alim yang jahat itu masih lagi menyangka. Masih lagi menyangka bahawa dirinya itu berada di atas landasan kebaikan. Kerana dia tidak suka mendengar peringatan, dia hanya suka mendengar pujian, maka berterusanlah dia menyangka dia berada di atas landasan kebaikan. Dia berada bersama dengan golongan-golongan yang baik. Sedangkan terlalu amat kuat hujjah Allah ke atasnya. Hujjah Allah ke atasnya. Hujjah Allah maknanya, kalau hujjah ke atas ni, lawan bagi hujjah bagi pihak. Kalau hujjah ke atas ni, hujjah untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi hujjah Allah untuk memasukkan dia dalam neraka itu sangat banyak. Kenapa banyak?
kerana banyaknya ilmu yang dia miliki. Bila banyak ilmu yang dia miliki, setiap ilmu yang dia miliki, tetapi dia tidak amalkan, maka ilmu-ilmu ini bukan menjadi hujjah bagi dirinya, tetapi menjadi hujjah ke atasnya. Dan dengan sebab hujjah itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang menderhaka kepada Allah Azza wa Jalla di hari akhirat kelak. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan yang berikutnya tentang ilmu mukasyafah pula. Jadi untuk setakat ini kita telah selesai membincangkan mereka yang ahli dalam ilmu muamalah. Dalam berbagai cabang ilmu muamalah. Kalau nak lebih lanjut perbahasan tentang makna ilmu muamalah ini pun dibincangkan dalam Kitabul Ilmi, iaitu kitab yang pertama dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kita sebut sebintas lalu sahaja. Yang penting kita faham bahawa ilmu muamalah itu adalah ilmu yang dituntut untuk diamalkan. Okey. Dan kita telah selesai membicarakan tentang persoalan itu. Jadi akan datang, pada perbincangan akan datang insya-Allah perbincangannya tentang ilmu mukasyafah pula. Bagaimana hal keadaannya orang yang memiliki ilmu mukasyafah ataupun seorang yang mendakwa memiliki ilmu mukasyafah, akan tetapi dia juga cuai di dalam mengamalkan tuntutan-tuntutan ilmu. Sehingga bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.